اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidurnya kita ni dibangunkan semula untuk menambah lagi amalan kita ni. Memang dicabut nyawa ketika dalam tidur memang sesuatu yang nyata, tapi Allah memberikan kita ni keizinan, mentakdirkan kita ni untuk bangun lagi. Dan alhamdulillah, bukannya Allah jadikan kita ni orang yang apabila tidur dan tidur yang terakhir sekali itu bukannya tidur yang sia-sia ataupun tidur yang bukan menjamin kita ni ke syurga. Mudah-mudahan dengan kita ni ditarik nyawa, nanti kita ni sudah tergolong dalam golongan hamba yang mendapat rahmat, ridha dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tafsirnya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yakni ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menunjukkan atau memerintahkan agar kita ni menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan memerintahkan untuk kita ni menunaikan sembahyang. Sembahyang 5 waktu, tidak ada berpilih-pilih, boleh pilih 3 atau boleh pilih 4, tidak ada 5 waktu. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah yang pertama, orang yang ikhlas akan sentiasa beramal, dan beramalnya itu bersungguh-sungguh. Sama ada ketika bersendirian ataupun bersama orang ramai, sama ada dipuji ataupun sama ada ianya dicela, ia akan sentiasa beramal, dan beramalnya itu dengan bersungguh-sungguh. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang riya artinya lawan daripada orang yang ikhlas. Orang yang riya memiliki beberapa ciri. Kata Sayyidina Ali, malas. Yang pertama adalah malas jika bersendirian, dan rajin jika di hadapan banyak orang. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang riya yang kedua adalah semakin berghairah dalam beramal jika dipuji, dan semakin berkurang amalnya jika dicela. Itu 2 ciri yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ikhlas terjaga dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan bersama manusia lain ataupun bersendirian. Bersendirian pun terjaga dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Thauban meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sungguh aku telah mengetahui bahawa ada satu kaum daripada umatku yang datang kaumku ini pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Gunung, bukannya bukit, tapi ini gunung Tihamah. Gunung Tihamah ini terletaknya di Yaman. Di Yaman, persisiran Red Sea. Ia
sangat-sangat besar dan panjang juga. Kata Rasulullah, pada hari kiamat ada satu kaum dari umatku akan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah tadian. Kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Thauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka, agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa kami sedari. Lalu baginda pun bersabda, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Artinya orang Islam juga. Mereka salat malam sebagaimana kalian. Umat ini, suatu kaum ini, ia beribadah juga pada malam hari, macam sebagaimana kalian, kata Rasulullah. Tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka melanggar hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang malam juga. Ibadah-ibadah yang lain pun dibuat juga. Ketika ada orang di hadapan orang lain, mereka melakukan ibadah, mereka membuat ibadah-ibadah itu sama juga macam yang sahabat-sahabat lakukan. Tapi apabila mereka bersendirian, mereka melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anitah yang disebutkan oleh baginda bahawa kebaikan yang sebesar gunung Tihamah itu ia akan menjadikannya debu yang berterbangan. Artinya amalannya itu adalah sia-sia. Di depan orang beribadah atau membuat kebaikan, tetapi di belakang orang ia membuat maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, seorang yang ikhlas akan merasa senang dan gembira jika kebaikan itu dimiliki oleh orang lain, sebagaimana dia juga merasa senang jika dia mendapatnya. Kalau sekiranya orang lain mendapat kebaikan ataupun mendapat kebaikan di sana, ia walaupun ia tidak dapat, ia akan merasa senang juga seperti mana sekiranya ia benar-benar dapat. Itu adalah orang yang ikhlas. Yang keempat, orang yang ikhlas akan sadar kelemahan dan kekurangannya. Oleh kerana itu, dia akan sentiasa beramal dan memperbaiki amalnya, bukan untuk meraih populariti dan membesarkan dirinya. Orang yang ikhlas akan tahu, akan sadar kelemahan dan kekurangannya, sama ada dari segi ibadah, sama ada dari segi perintah, sama ada dari segi meninggalkan larangan. Ia akan tahu, jadi ia akan sentiasa memperbaiki amalnya. Dan yang terakhir sekali kita lihat di sini, menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas ini ada 3 tahap, bukannya ada 1 tahap. Tahap yang pertama kata Imam Al-Ghazali, tahap hamba, yaitu seseorang membuat sesuatu kerana takut Allah murka. Itu adalah ikhlas tahap hamba. Dan tahap pedagang, seseorang membuat sesuatu kerana ingin mendapatkan pahala, pun seorang itu dinamakan orang yang ikhlas. Tapi dia punya tahap itu tahap pedagang. Dan tahap yang paling tinggi adalah tahap kekasih. Kita atau seseorang membuat sesuatu atas dasar seorang kekasih, kerana seseorang itu cintakan Allah Subhanahu wa taala. Membuat sesuatu itu tak ingatkan Allah Subhanahu wa taala, bukan ia tak ingatkan pahala atau dia tak ingatkan Allah murka, tapi adalah semata-mata kerana Allah. Jadi di tahap manakah keikhlasan kita dalam menunaikan perintah Allah? Jawapannya terletak di atas pilihan kita ini sendiri, kerana setiap tahap itu ada kesan yang tersendiri terhadap diri kita. Sekiranya kita ni memilih tahap hamba, kita akan berasa penat dalam melakukan ibadah. Sekiranya kita ni memilih tahap pedagang, kita akan berasa ibadah yang kita lakukan itu sudah mencukupi. Walhal ibadah-ibadah sunnah yang lain pun
masih banyak lagi. Dan jika sekiranya kita ni memilih tahap yang paling tinggi, tahap kekasih, kita tidak akan berasa penat dan jemu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana perasaan cinta kita kepada Allah sangat mendalam. Tak ingat saja Allah, sembahyang sunat. Tak ingat saja Allah, baiktah baca Al-Quran. Tak ingat Allah lagi, baiktah membuat kebaikan, baiktah membuat bersedekah. Tahap ini boleh dikaitkan dengan kemanisan iman. Itu saja yang ingin dikongsikan pada subuh hari ini. Semoga apa yang dikongsikan semuanya bermanfaat dan memberi kesan kepada kita ni, dan menjadikan kita ni orang yang lebih beriman dan bertakwa. Ketahuilah dan ingatlah bahawa bukan orang yang mulia di sisi Allah ni orang yang paling banyak hartanya, paling besar, paling mulia keturunannya, paling banyak rumahnya atau keretanya, ataupun paling cantik atau indah rupanya, tapi adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Dan ibadah-ibadah yang kita ini lakukan bukan yang untuk orang lain, bukan untuk ahli keluarga, bukan untuk kawan-kawan, tapi untuk diri kita ni sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.